Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ini kita akan sambung bab 2 iaitu pengurusan sumber keluarga dan tempat kediaman. Dan subtopik yang kita akan masuk pada hari ini adalah subtopik yang terakhir dalam bab 2 iaitu pengurusan tempat kediaman. Okey, di akhir pembelajaran kita pada hari ini, cikgu harap kamu boleh mengenal pelbagai jenis tempat kediaman. Yang kedua, kamu boleh menerangkan faktor yang mempengaruhi pemilihan jenis dan kawasan tempat kediaman. Yang ketiga, kamu boleh menerangkan jenis ruang dan fungsi tempat kediaman. Yang keempat, kamu boleh mengenal pasti faktor yang mempengaruhi keselesaan setiap ruang kediaman. Yang kelima, kamu boleh menyenaraikan alatan berteknologi yang digunakan dalam tempat kediaman. Yang keenam, cikgu harap kamu boleh menghuraikan pengaruh teknologi terhadap pengurusan tempat kediaman. Dan yang terakhir adalah kamu boleh merancang kedudukan alatan berteknologi mengikut jenis ruang dalam tempat kediaman dengan memberi justifikasi. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan rumah ataupun tempat kediaman? Rumah ataupun tempat kediaman ini bermaksud tempat tinggal yang dapat memberi perlindungan, keselamatan dan keselesaan kepada ahli keluarga. Ini merupakan contoh-contoh tempat kediaman iaitu rumah pangsapuri, rumah teres, rumah banglo dan rumah papan. Okey, ini merupakan faktor yang mempengaruhi pemilihan jenis dan kawasan tempat kediaman. Faktor yang pertama adalah keperluan. Kita tahu tempat kediaman ini merupakan tempat untuk kita berteduh daripada hujan dan panas, berlindung daripada jenayah dan bencana serta tempat kediaman merupakan tempat untuk kita berinteraksi dan melaksanakan aktiviti harian. Okey, faktor pendapatan juga mempengaruhi pemilihan jenis dan kawasan tempat kediaman kerana kebiasaannya keluarga yang berpendapatan tinggi akan memilih tempat kediaman yang strategik, saiz rumah yang lebih besar serta infrastruktur yang pelbagai dan berteknologi tinggi berbanding keluarga yang berpendapatan rendah. Mereka akan lebih memilih mengikut kemampuan mereka. Okey, dari aspek keselamatan juga sangat penting. Aspek keselamatan ini perlu diberi perhatian iaitu bebas daripada jenayah, berhampiran dengan balai polis dan bomba, dilengkapi kawasan keselamatan seperti pengawal keselamatan, sistem pencegahan kebakaran dan pemasangan jeriki tingkap dan pintu. Aspek kejiranan perlu dititik beratkan semasa memilih tempat kediaman. Antara aspek tersebut adalah cara pemikiran, sosioekonomi, norma dan gaya hidup yang hampir serupa dapat membantu interaksi antara keluarga. Okey, nilai estetika juga sangat penting semasa memilih tempat kediaman. Nilai tersebut termasuklah kawasan sekeliling yang bersih dan dipenuhi dengan hiasan landscape yang menarik. Faktor yang terakhir iaitu infrastruktur. Sekebiasaannya, penghuni akan memilih tempat kediaman yang mempunyai infrastruktur dan perkhidmatan yang lengkap untuk memenuhi pelbagai keperluan ahli keluarga, antaranya jalan raya, sistem bekalan air dan elektrik serta tempat ibadat. Okey, mari kita lihat jenis ruang dan fungsinya. Ruang yang pertama adalah ruang sosial. Ruang ini untuk kita berehat dan berinteraksi antara ahli keluarga. Ruang ini terdiri daripada ruang tamu dan ruang makan. Ruang yang kedua pula adalah ruang persendirian di mana ruang ini berfungsi untuk kita membersih dan mengemas diri serta merehatkan diri. Ruang ini terdiri daripada bilik tidur dan bilik mandi. Ruang yang ketiga adalah ruang kerja. Ruang ini berfungsi untuk melakukan aktiviti ataupun kerja. Ruang ini terdiri daripada ruang kerja dan ruang dapur. Okey, kita lihat pula kepada faktor yang mempengaruhi keselesaan ruang kediaman. Faktor yang pertama adalah pencahayaan. Pencahayaan ni sangat penting kerana dengan adanya pencahayaan kita dapat melihat dengan lebih jelas, mengelakkan berlakunya kemalangan dan memberi suasana yang lebih selesa. Terdapat 3 jenis pencahayaan iaitu pencahayaan langsung, pencahayaan tidak langsung dan pencahayaan am. Pencahayaan langsung ini merupakan cahaya yang memancar terus ke sasarannya, contohnya lampu meja. Pencahayaan tidak langsung, cahaya pembalikan dari siling ataupun dinding, manakala pencahayaan am adalah cahaya yang menyeluruh untuk sesuatu ruang. Okey, dari aspek pengudaraan pula sangat penting
dalam mempengaruhi keselesaan ruang kediaman kerana pengudaraan yang baik akan dapat mewujudkan suasana yang selesa. Oleh itu, udaraan yang baik adalah melalui alatan berteknologi seperti kipas, penyaman udara dan ventilator. Ventilator ini kamu boleh lihat dalam gambar yang cikgu tunjukkan dalam slide ini. Okey. Pengudaraan yang kurang baik akan menyebabkan suasana panas menjadi lembab, seterusnya menjadikan kita berasa tidak selesa. Okey, aspek yang ketiga adalah alatan dan kelengkapan. Dalam ruang kediaman, susunan alatan dan kelengkapan perlu disusun dengan sistematik agar dapat memastikan pengudaraan yang baik dan dapat menghalang laluan yang boleh mengakibatkan berlakunya kemalangan. Okey. Faktor yang keempat pula adalah keselamatan. Keselamatan ini kita perlu beri perhatian kerana dengan adanya keselamatan kita dapat mengelak berlakunya perkara yang tidak diingini. Okey, perkara yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan ruang kediaman selamat dan selesa. Yang pertama adalah memasang jeruji besi. Yang kedua, mempunyai alat pemadam api. Yang ketiga, menghidupkan penggera keselamatan, mempunyai alat pengesahan asap, melabelkan ubat-ubatan dan bahan beracun. Lantai dan penutup lantai juga merupakan salah satu faktor dan kriteria lantai yang elok adalah halus, rata, kukuh, tidak licin dan mudah dijaga. Contohnya, lantai simen, lantai papan, lantai vinil, terozol, jubin dan makmah. Dalam slide yang cikgu tunjukkan ini merupakan gambar bagi lantai vinil. Penutup lantai pula terdiri daripada tika buluh, tika mengkuang dan pemaidani. Skema warna juga sangat mempengaruhi keselesaan ruang kediaman. Okey, kalau kamu tengok ni, gambar yang warna yang berada di bahagian atas ini sesuai untuk ruang yang kecil supaya kelihatan lebih besar. Ruang yang warna yang berada di bahagian tengah ini pula sesuai untuk menampakkan suasana ruang yang tenang dan sejuk, dan warna yang berada di bahagian bawah sesuai untuk ruang yang besar supaya kelihatan lebih kecil. Okey, alatan berteknologi di tempat kediaman sangat membantu kita dalam menjimatkan masa dan tenaga. Ini merupakan contoh-contoh alatan berteknologi di tempat kediaman. Okey, kita lihat pula pengaruh teknologi terhadap pengurusan tempat kediaman. Pengaruh yang pertama adalah masa. Apabila kita menggunakan teknologi, alatan berteknologi, secara tidak langsung kita akan dapat menjimatkan masa kerana kita boleh melakukan lebih daripada satu kerja secara serentak. Contohnya, kamu boleh membasuh pakaian dengan mesin basuh, sambil tu kamu juga boleh mengisar bahan untuk memasak. Maksudnya di sini kamu telah melakukan lebih daripada satu kerja secara serentak. Okey, yang kedua adalah tenaga. Dalam penggunaan alatan berteknologi, kita dapat menjimatkan penggunaan tenaga, meringankan bebanan kerja dan mengurangkan keletihan. Okey, dari segi pengaruh dari segi kualiti hidup pula, apabila kita menggunakan alatan berteknologi secara tidak langsung, kita dapat membantu keluarga dalam melaksanakan tugas harian dengan lebih mudah, cepat dan selamat. Oleh itu, dengan adanya masa terluang, kita dapat mengisi masa tersebut dengan aktiviti yang berfaedah seperti aktiviti riadah yang dapat mengeratkan dan mengukuhkan lagi hubungan antara ahli keluarga. Okey, dari aspek keselamatan juga sangat penting. Apabila kita menggunakan peralatan berteknologi tinggi ini, kita perlu pastikan alatan tersebut mempunyai tanda piawaian keselamatan iaitu siri. Alatan tersebut berada dalam keadaan elok, tiada kebocoran yang berlaku dan mempunyai pendawaian yang betul supaya kita dapat elakkan daripada berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini. Okey, yang terakhir adalah perbelanjaan. Apabila kita menggunakan alatan berteknologi tinggi ini, secara tidak langsung ia akan melibatkan beberapa kos iaitu kos pembelian dan kos penyelenggaraan. Namun,
dalam jangka masa yang panjang, alatan tersebut dapat memberi faedah dan dapat menjimatkan masa kita. Okey, kita lihat pula kedudukan alatan berteknologi dalam ruang kediaman. Yang pertama adalah ruang dapur. Ruang dapur ini kita kena pastikan kedudukan peti sejuk dan almari makanan perlu berdekatan dengan meja kerja supaya kita dapat menghadkan pergerakan kita semasa kita menyediakan ataupun menyimpan bahan makanan. Okey, yang kedua adalah kita kena pastikan sinki ini berada di tepi tingkap supaya kita dapat pencahayaan dan pengudaraan yang cukup. Yang ketiga, kita kena pastikan dapur masak perlu berdekatan dengan sinki supaya memudahkan kerja kita dalam penyediaan makanan. Dan yang terakhir, kita kena pastikan alatan berteknologi yang kita gunakan di ruang dapur ini mesti berada ataupun mesti diletakkan berhampiran dengan suis elektrik dan kita dapat lihat dengan mudah. Okey, ruang yang kedua pula adalah ruang mendobi. Ruang ini kita semua tahu ruang mendobi adalah ruang untuk kita membersihkan pakaian kita dengan menggunakan mesin basuh. Oleh itu, kedudukan mesin basuh perlu berdekatan dengan sumber air dan sumber bekalan elektrik di tepi tingkap ataupun pintu supaya kita dapat pencahayaan dan pengudaraan yang cukup. Selain itu, kita kena pastikan di ruang dobi ini perlu di mana bahan pencuci dan alatan cucian perlu disimpan berhampiran dengan mesin basuh supaya memudahkan kita melakukan aktiviti membasuh. Okey, ruang yang terakhir adalah ruang tamu ataupun ruang istirahat. Ruang ini adalah ruang untuk kita berinteraksi antara ahli keluarga dan sebagainya dalam kita mengeratkan hubungan kekeluargaan. Oleh itu, kita kena pastikan susun atau perabot dan kelengkapan pada ruang tamu ini mestilah bersesuaian dengan saiz ruang tamu ataupun ruang istirahat supaya tidak mengganggu laluan. Dan kita kena pastikan juga alatan berteknologi yang kita gunakan dalam ruang ini seperti televisyen, radio, kipas, aircon perlu diletakkan berhampiran dengan suis elektrik.
Okey, setakat itu sahaja. Sekian, terima kasih. Sebarang pertanyaan ataupun kurang faham, macam biasa boleh WhatsApp cikgu dan cikgu harap kamu buat latihan yang cikgu akan beri bagi topik ini. Kita jumpa pada kelas akan datang dan kita akan masuk tajuk baru iaitu bab 3.